Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dah join. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga tahniah sebab anda semua committed betul-betul nak tambah ilmu berkenaan dengan jahitan dan juga fashion. Saya dah standby dengan kain-kain yang mana nampak tak ceraian kain yang ada atas meja saya ni. Okey. Dan yang mana ceraian-ceraian kain ni kita akan satukan. Kita akan satukan menjadikan dress, menjadikan kain-kain yang pecah-pecah ni, kita nak jadikan dress muslimah yang sangat-sangat cantik. Okey, banyak part yang saya nak tunjukkan kepada anda. Alright, part pertama kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak buat tangan yang getah macam ni. Nampak tak? Ni saya dah buat sebelah. Okey. Sebelah tangan dia saya dah siapkan sebab kita nak tunjukkan pada anda. Alright. Yang macam dalam gambar ni anda boleh tengok. So kita akan buat. Mana tahu orang kata daripada live kita, perkongsian kita malam ni anda dapat idea untuk anda hasilkan baju raya sendiri tahun ni. Yang mana tailor kan, mana tahu ada customer minta buat tangan macam ni ke atau buat dress macam ni ke. So anda dah ada ilmu kat situ. Pastikan tonton sampai habis. Kemudian yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana nak buat bahagian kedutan-kedutan di bawah kita punya dress. Seperti di dalam gambar yang tertera di dalam skrin anda tu. Warna pun sama sayang, nampak tak? Kita akan buat yang saya tunjuk ni adalah bahagian lutut. Kalau anda perhatikan dalam gambar tu, okey, dalam skrin tu. Inilah dia. Saya dah buat untuk bahagian belakang. So saya akan tunjukkan nanti macam mana nak buat cara dia, kedut-kedutan macam ni, supaya memudahkan anda. Nak cantum nanti pun saya akan tunjukkan macam mana. Jangan risau. Okey, so first sekali saya nak tunjukkan, sebab kain ni kan pecah-pecah, kita nak buat benda yang kecil-kecil dulu. Maksudnya macam ni. Okey, bahagian tangan ni kan kita nak buat bahagian getah dia. So saya akan selesaikan bahagian kecil-kecil ini dulu. Sebab apa tahu, bila kita dah selesaikan, nanti senang. Kita letak satu tempat. Bila kita dah siap nak cantum, kita ambil saja. Okey, so bahagian yang paling kecil sekali adalah bahagian tangan ni. Dekat sini saya dah tandakan dah bahagian yang saya nak letak getah. Nampak tak? Yang biru ni. So saya akan letak getah pada bahagian yang biru ni. Untuk bahagian getah, terpulang kepada anda. Anda nak letak dia sama ada pada paras bawah siku, 2 inci daripada bawah siku ke. Kalau macam ni saya ambil 5 inci daripada bawah. So dia berada betul-betul dekat sini. Okey. Berada lebih kurang 3 suku kat sini. Terpulang ikut anda. Anda rasa nak tengah-tengah daripada siku ke pun boleh dekat sini. So macam ni cara nak ukur dia. Okey. Bila saya ambil yang bahagian saya nak letak getah tu, dia berada di sini tau. So kita ukur. Kita nak ambil getah dia. Kita ukurkan dekat sini tempat yang kita nak buat getah. Saya ukurkan dekat sini. Okey. Ambil ngam-ngam dan juga boleh pusing. Jangan pula ngam-ngam sampai ketat, nanti tangan anda akan berbirat. Darah tak jalan pula. Okey, pastikan ambil ngam-ngam saja dan boleh masuk 2 jari dan boleh pusing. Dekat sini saya dapat 8 inci. So saya nak ambil 8 inci. Jangan ambil ketat-ketat sangat sampai tak boleh pusing nanti tangan anda yang berbirat kan, darah tak jalan pula kan. Boleh ke boleh? Alright, so kat sini saya ambil 8 inci. Kita ambil getah kita. Saya menggunakan getah yang ni sayang. Ini adalah suku inci. Okey, dia punya lebar suku inci. So, kita terus ambil 8 inci. Terus ambil 8 inci, potongkan. Okey, saya potongkan kat sini. Alright. Okey, so bila kita dah ambil getah kita ni dan kita cantumkan. Okey. Tadi saya beritahu saya ada buat line dekat sini. Okey, bahagian nampak tak yang biru tu? So saya akan jahitkan betul-betul atas garisan ni. Daripada tepi kita letakkan basi 1 inci tau.
Okey, basi kita 1 inci. So dekat sini saya jarakkan setengah inci. Baru saya letak getah ni. Okey, saya letakkan getah. Letak jarum. Dan satu lagi, jangan lupa masa kita nak jahit getah, pastikan kita jahit kasar. Jahit kasar ni maksudnya nak jahit nombor 4. Okey, jahit nombor 4. Okey, so matikan jahitan. Matikan jahitan dulu dan baru kita jalan. Masa nak jalan tu tarik getah sayang. Tarik getah. Okey, kita jaga dekat bahagian tu. Bahagian hujung kita pegang. Nampak tak? Anda tengok jari-jari yang saya gunakan ni. Betul-betul atas garisan. Kita jaga mata tu, tengok betul-betul supaya kita jahit getah tu. Jangan pula tak terjahit getah. Okey. Panjangkan getah dia. Tengok cara saya buat. Tarik getah. Sebab tu saya lebih suka guna getah yang macam ni. Kalau ada yang tanya, cikgu saya nak guna benang getah boleh? Boleh, tapi dia tak tahan lama sebenarnya. Okey, benang getah boleh kita nak gunakan, tapi dia tidak tahan lama. So anda pakai getah macam ni lagi selamat. Okey, so kita tarikkan sampai hujung Sampai hujung ni tinggalkan setengah inci di bahagian hujung, nampak tak? So tarikkan saja dan jahit. Betul-betul ikut dekat garisan, nampak tak? Betul-betul dekat satu hon daripada getah bawah ni sayang. Sebab nanti lagi satu kita akan jahit betul-betul belah atas ni pula. Okey, kita tarikkan. Okey, nampak tak? So kita tarik sampai habis. Bahagian hujung ni macam tadi juga, tinggalkan basi setengah inci. Okey. Jaga betul-betul. Jahitkan sampai hujung. Ya. Sebab basi kita 1 inci tau. Pastikan getah tu janganlah sampai 1 inci. Nanti kita nak jahit tak boleh. Okey, so kita terbalikkan dia. Okey, tadi kita jahit macam ni kan, bahagian bawah. So kita terbalikkan dia sebab lebih memudahkan kita jahit. Letakkan bahagian atas. Sama juga, letakkan jarum dan jahit. Matikan dulu dan kita tarikkan dia. Mata tengok betul-betul, jangan sampai ada getah yang tak terjahit. Jahit 2 kali, okey? Tarikkan dia, jahit. Sampai habis. Jahit slow-slow. Okey, sampai hujung, matikan jahitan. Okey, so kita dah siapkan bahagian tangan. Saya dah siapkan kiri dan kanan. Sebab kita tak nak buang masa. Sebab cara dia sama saja. Okey. So hasil dia begini jadi dia. Kejap saya tunjuk Kita jahit atas dengan bawah 2 kali. Okey, saya bukakan. Kejap saya tengok. Nampak tak? 2 kali atas dengan bawah. Cuba tengok. Okey. Bahagian belakang dia begini. Nampak tak? Atas dengan bawah. Okey, pastikan 2 kali. Jangan pula tindih jahitan yang sama. Pastikan jahit atas dengan bawah. Ada 2 jahitan kat situ. Okey? Alright. So, tak apa. Okey, so lepas kita dah jahit, depan dengan atas dengan bawah sama saja. Okey? So bila kita nampak depan dengan atas dengan bawah sama. Okey. Lepas kita dah jahit bahagian ni, apa yang perlu kita lakukan, nampak tak? Dia jadi kedut-kedut macam ni. Nampak? Kita cantumkan dia. Cantumkan sisi dahulu.
Ini bahagian tangan Okey. Alright, so kita nak cantumkan bahagian sisi. Basi untuk bahagian sisi saya letakkan 1 inci. So, saya akan jahit daripada bawah sampailah ke atas. 1 inci basi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jahitkan 1 inci basi dia. Matikan jahitan. Dekat bahagian ni jangan pula jahit kasar. Kan? Kita pergi kepada jahitan biasa kita. Matikan jahitan. Yang mana ada soalan anda boleh letakkan di ruangan komen. Saya akan bacakan insya-Allah. Okey, kita samakan dia. Bahagian getah ni samakan. Okey. Tarikkan dia sikit bagi dia tegak. Bahagian getah ni saya suka jahit matikan. Okey, nampak tak? Bahagian getah tu saya jahit, saya akan matikan. Jahit banyak kali pun tak apa bahagian getah tu. Okey, so kita jalan ke atas. Basi 1 inci. Jahit sampai hujung. Sampai atas mesti sama. Jahit sampai hujung. Okey. Alright. So siap untuk bahagian tangan. Ketepikan dulu. Kita akan cantum ceraian-ceraian ni, jadikan dia sehelai baju. Okey, so kita terbalikkan. Bila kita dah terbalikkan, saya letakkan basi bahagian bawah 1/2 inci. So kita jahitkan bahagian bawah ni 1/2 inci. Siapkan komplit dulu, baru kita ketepikan. Senang. Okey, kita siapkan satu persatu, step by step. Buat kedua-dua bahagian, tangan kiri dan kanan. So kita jahitkan basi 1/2 inci. Okey, saya jahitkan sampai habis. Sampai habis, matikan jahitan. Okey, settle untuk bahagian tangan. Siapa yang excited nak tengok hasil baju dia, anda boleh stay sampai habis. Okey, so saya dah siapkan. Anda boleh tengok saya cuba sarung lah. Nampak tak hasil dia? Kedudukan dia dekat situ sayang. Kedudukan dia kat situ. Nampak tak? Sangat cantik. Okey? Sangat cantik. Memang selesa lah. Ni belum siap lagi tau. Ni baru kita buat pecah-pecahan dia. Okey, kita ketepikan dulu. Sekarang saya nak ambil bahagian bawah dia pula. Bahagian bawah yang saya nak jadikan macam ni. Ni dia. Bahagian kedutan bawah lutut tu. Bawah dress kita. Ini dia yang saya nak tunjukkan kepada anda. So, macam mana nak hasilkan dia? Okey, saya tunjukkan. Okey, so macam mana nak buat kedutan tadi? Semasa potong kain, saya ada tanda. Bahagian yang saya tanda itulah bahagian yang kita nak jahitkan kedutan. Kejap saya tunjuk. Saya ada tanda. Dan anda semua juga wajib untuk tanda supaya anda tak terlepas pandang. Sekejap saya cari mana saya tanda. Ni dia. Tanda macam tu saja. Tanda begitu saja. So saya tahu bahagian atas nilai yang saya akan buat untuk kedutan. Okey, so anda boleh fokus untuk kita buat kedutan. Ini bahagian belakang tau yang saya tanda ni. Kita kena jahit kasar juga. Jahit kasar, bukan jahit biasa jahit kasar nombor 4. Ada mesin nombor 5. Kita jahit dekat sini sayang. Dekat sini basi saya 1 inci. So saya kedepankan sikit. Saya mulakan kedutan dekat situ. Okey, kita jahit kasar Ni jahitan sementara, jelujur kasar. So kita jahit, tak perlu matikan jahitan. Jahit saja. Jahit sepanjang kain ni. Jahit lurus. Terima kasih Nurlia Abdul Ghani. Nurlia Ghazali. Okey, terima kasih sebab dia tag rakan dia. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan juga tahniah. Tag rakan-rakan anda.
Okey, jahit lurus sampai tinggalkan 1 inci dekat tepi tu. Kita perlu jahit 2 kali. Yang ni panjang sikit tarikkan panjang sikit dan juga gunting. Ada sebab dia. Okey. So kita jahitkan sekali lagi. Tapi ada tapi dia. Tapi jangan tindih di tempat yang kita jahit tadi. Boleh ke boleh? Jangan tindih di tempat yang kita jahit tadi. Pastikan anda jarakkan dia. Ikut je tapak mesin. Okey, anda boleh ikut saja tapak mesin ni. Ataupun anda boleh jahit bahagian atas. Tapi jangan tindih. Kita nak buat double, jahit double. Okey, kita nak jelujur tu dia berdouble. Ada sebab dia, nanti saya tunjuk. So jahitkan. Lagi satu ada yang tanya kalau ada tapak kedut boleh guna. Lagi bagus. Lagi bagus. Dia terus jadi kedut. Saya pun ada sebenarnya tapak kedut. Tapi saya nak tunjukkan sebab tak semua orang yang ada tapak kedut. So kalau yang ada tapak kedut tu boleh gunakan. Pastikan buat 2 kali jahitan. Sebab apa tahu? Bila kita buat double, dia akan lebih cantik bila kita cantum nanti. Kain kita tu akan jadi lebih cantik. Okey, boleh gunakan siapa yang ada tapak kedut. Saya pun ada tapak kedut, tetapi kita nak bantu mereka yang tak ada tapak kedut tu kan. So macam inilah cara manual yang anda boleh buat. Tak ada masalah Kalau tak ada tapak kedut pun anda boleh buat design macam ni. No problem. Alright, terjahit sampai. Tinggalkan macam tadi juga, tinggalkan 1 inci. Okey, kita tarik panjang sikit dia punya benang. Kemudian kalau ada tapak kedut tu lagi senang lah. Maksudnya tak adalah anda kena tarik-tarik lagi. Dia memang dah jadi kedut terus. Senang. Okey, senang. Dah terus jadi kedut dah. Tak payah pening-pening. Tapi kalau anda tak ada, lepas kita dah jahit, dah jahit 2 kali macam ni kan, anda ambil benang yang atas saja. Dia ni benang bawah kan, ni benang atas. So tarik dua-dua yang atas. Tak boleh tarik satu atas satu bawah. Kena tarik macam ni. Dua-dua bahagian atas. Baru kita boleh kedutkan dia. Nampak tak? Dia akan jadi kedut. Slow-slow lah, janganlah tarik kuat-kuat. Nanti putus benang dia dah. Kena buat semula. Dia terputus. Okay, dia tak boleh terputus benang ni. Kedutkan dia. Kejap saya cuba buat secepat yang mungkin. Sebab kita nak cantum pula. Tarik, kedutkan. Tarik dia ke dalam. Okey, saya buat kejap. Kedutkan dia. Semoga Allah permudahkan segala urusan mereka-mereka semua. Nak tengok tapak kedut? Sekejap. Kita buat satu-satu ya. Okey, dekat sini pun, sebelah lagi ni pun kita tariklah sedikit. Kita tarik kiri, tarik kanan. Lah, dia tapak kedut tak tahu guna. Senang je. Jahit macam biasa je. Cuma nanti kalau bila kita jahit tu dia kedut lah. Nanti saya tengok dekat tempat tapak kita tu. Sekejap kita tarikkan dia. Bagi dia dekat tengah dulu. Nampak tak? Lembut-lembut je. Jangan kasar-kasar, lembut-lembut. Bila kita buat lembut-lembut dengan kain ni, dia jadi mengikut tau. Dia pun pandai. Kan, kita lembut-lembut je dengan dia. Belai dia, insya-Allah. Nampak tak? Kita tarik lembut-lembut je. Kalau kita kasar-kasar dia tak nak ikut. Lembut-lembut, bagi dia ke tengah dulu. Bagi dia ke tengah. Nampak tak? Bagi dia ke tengah dulu. Lembut-lembut je, jangan kasar-kasar. Kemudian kita buat sebelah sini pula. Buat kiri, buat kanan. Tolakkan dia. Lembut-lembut je. Okey, lembut-lembut. Tapak kedut dia satu saiz lah. Kejap saya tengok ada tak dalam saya punya box tu. Sebab kita kena cari sayang. nak ambilkan tapak kedut tu.
Okey, kita tolakkan dia. Okey, so nampak tak? Semua kain ni jadi macam ni. Dah berkedut kan? Macam ni. Okey, so kita ratakan dia. Okey. Kita ambil kain kita ni. Ni bahagian atas. Yang untuk zip ni kita dah tunjukkan dah. Okey, macam mana cara nak buat zip ni. Saya dah tunjukkan. So anda boleh tengok. Siapa yang belum tengok lagi, anda boleh tengok. Okey, kita dah tunjukkan dah cara nak buat zip ni macam mana. Okey. Okey, bahagian bawah, ini bahagian bawah dia kita nak cantumkan kat sini lah. Pastikan dia dapat sampai sama dengan kain kita. Okey, nampak tak? Dia tak cukup kan? So kita tolakkan dia ke tepi. Tolakkan dia macam ni. Dan lagi satu, sebelah ni kita boleh ikatkan dia. Sekejap maksud saya macam ni. Sebab kita tak nak nanti dia lari ataupun susah kita nak jahit. Okey, bahagian ni saya ikatkan. So, senanglah kita kawal sebelah saja. Okay, saya ikatkan kat sini. Ikat mati Ikat mati kat sini. Okey. So, saya akan tolakkan dia ke tepi. Alright. Bagi sampai dapat lebar ikut kain tu. Boleh ke boleh? Okey. Kalau anda nak tahu, tengok sampai habis saya akan tunjukkan. Okey, nampak tak? So, dekat sini dah dapat sama. Nampak tak? Okey, inilah dia cara nak buat kedutan. Okey, bagi dia dapat sama. Kalau macam ni, misal katalah bila kita jahit ada terlebih, tak apa, kita tarik je nanti. Okey, saya tunjukkan macam mana nak jahit. Pastikan ini bahagian badan kita. Kita letakkan kat bawah. Okey. Kita letakkan kat bawah bahagian cantik. Ni bahagian cantik Jangan terbalik. Nampak tak? Ini bahagian cantik menghala ke atas. Letakkan kat sini. Kemudian yang kedut. Pastikan kain yang kedut ni berada di atas. Sebab apa? Nanti senang kita nak kawal dia. Boleh faham tak ni? Okey, pastikan kain kedut ni berada di atas. Okey. Dan jangan lupa tengok mana depan, mana belakang. Nanti terbalik pula. Okey, saya tengok kat sini mana saya tanda tadi. Ni saya tanda. Maknanya kalau yang bertanda ni maksudnya dia kedudukan dia kat belakang. So inilah depan dia. Ni depan dia. Pastikan cantik bertemu cantik. Jangan terbalik. Cantik bertemu cantik. So kita letakkan macam ni. Basinya adalah 1/2 inci. Untuk bahagian yang kita nak lekatkan ataupun yang kita nak cantumkan bahagian yang berkedut macam ni dengan bahagian satu lagi, basi tak boleh letak besar-besar. Basi letak 1/2 inci sahaja. Okey, saya letakkan 1/2 inci. Matikan jahitan dahulu. Jahitan tukar balik jangan jahit kasar pula. Tukar kepada mata kira yang asal. Okey, tukar kepada mata kira yang asal. So kita jahitkan. Kalau guna tapak kedut, lepas dah siapkan kedut ni kena tukar tapak biasa balik sayang. Bukan pakai tapak kedut dah. Okey, tapak kedut cuma nak buat kedut ni saja. Okey. Siapa yang ada tapak kedut tu? Maksudnya kita nak buat kedut dia sahaja sayang. Masa nak cantum ni kena tukar tapak biasa semula. Sebab tu salah satunya saya suka pakai tapak biasa saja. Tak payah nak tukar-tukar tapak. Tapi memudahkanlah siapa yang ada tapak kedut tu. Masa nak cantum nanti senang just tarik je lah. Okey, kita tarik je. Sama je, dia akan jadi kedut. Okey, kita jahitkan. Sebab apa kita kena duduk di bahagian atas? Sebab senang. Kita nak kawal dia. Kita tak nak nanti bahagian kedutan tu dia macam terlipat kain dia. Dah tak cantik. Okey. So kita jahitkan dia. Nanti anda boleh tengok hasil dia. Memang sangat cantik. Okey. 1/2 inci sahaja basi dia. Okey. Samakan tengok. Kain yang lebih ni. Jangan asyik jahit tapi tak tengok Tengok balik. Nampak tak? Bagi dia sama. Dah boleh nampak kan kita dah bagi dia sama.
Okey, nampak? So kita jahitkan. Samakan dia. Samakan dia. Okey. Jahitkan lagi bahagian kedut-kedutan ni. Okey, kita samakan sampai habis. Okey, so nampak tak hasil dia? Nampak tak kita dah cantumkan bahagian bawah. So, lepas tu kita tak boleh biarkan yang kita jahit kasar tu tau. Kita kena buangkan. Okey, bahagian kasar ni kita kena bukakan. Yang jahit kasar ni. Nanti saya tunjukkan. Siapa nak tahu cara macam mana nak buka bahagian kasar tu? Sekejap lagi saya tunjuk. Kita ketepikan dulu yang ni. Sebab kita nak buat satu bahagian lagi. Ni depan belakang dia kita buat kedutan. So yang baru masuk anda boleh tengok sekali lagi saya tunjukkan. Ini bahagian belakang. Sama juga ini kain untuk bahagian belakang. Letakkan dekat bawah, pastikan yang ni bahagian cantik. Kita ambil kain kita satu lagi. Okey, ini kain saya satu lagi. Yang ni yang saya dah kedutkan. So kita tengok yang ni saya ada letakkan tanda, maknanya dia bahagian belakang. Cantik bertemu cantik. Siapa yang baru masuk boleh tengok Basi setengah inci. Sekejap lagi kita akan cantum so anda boleh tengok. Tolakkan dia sikit kat sini. Bagi dia kedut belah ni. Okey. So kita jahitkan dia. Setengah inci basi. Okey. Tengok kat bahagian ni, kita samakan dia. Nampak tak? Bagi dia sama. So, kita jahitkan. Okey, boleh ke boleh? Ada soalan? Basi setengah inci. Okey, basi setengah inci. Sampai habis jahit. Sebab apa kita kena jaga tau? Sebab kedutan ni kalau kita tak jaga, kemungkinan dia akan jadi sengit-bengit. So kita kena jaga. Sebab tu kita kena pandang dia ke atas. Okey, jahitkan sampai habis. Sampai hujung ni. Okey, sikit lagi. So, orang yang siapa yang tak ada tapak kelim pun boleh buat tapak kedut. Okey, yang tak ada tapak kedut pun boleh buat. Kita buat secara manual. Ada yang tanya kat bahagian cantum tak perlu tindih kasih ke? Terpulang sayang. Nak tindih kasih pun boleh. Nak tindih kasih pun boleh. Tapi masa nak tindih kasih pastikan menghala ke atas. Jangan pula menghala ke kedutan. Okey? Nak tindih kasih pun boleh. Tak ada masalah. Okey, saya dah settle. Kita dah siapkan. Ini adalah bahagian belakang. So, kita dah siapkan depan dengan belakang. Kemudian, saya akan buangkan. Okey, sama juga macam tadi. Kita akan buangkan bahagian yang kita jahit kasar tadi. Nampak tak? Yang ni kita jahit kasar, kita buangkan. Senang sahaja. Kita tarikkan saja jahitan kasar. Kena buang Kena buang. Kalau tak buang, dia nampak macam kaku.
Nampak tak dia macam kaku? Kalau kita buangkan, dia akan lebih cantik. Okey, saya buangkan kat sini. Tarik saja dulu, nanti senang untuk kita buangkan. Buang sampai habis. Atas dan juga bawah. Nampak tak? Tarikkan dia. InsyaAllah dia jadi senang. Tarikkan, selagi boleh tarik, tarik. Bila dia dah putus, nanti kita tarik yang lain pula. Okey, tarikkan dia. Buangkan dia. Okey. Nampak tak? Saya dah tarikkan dia. Nampak? Kita buangkan. Ni memang pakai banyak benang lah. Berbenang-benang lah kita. Lepas tu tarik bahagian yang kita dah buang tadi. Nampak tak? So ni kita bahagian yang kita dah buang. Tarikkan dia sampai habis. You all okay ke okay ni? Setakat ni boleh faham? Mana tahu nak buat design raya tahun ni ke, kan? Ataupun nak buat pakai pergi kerja ke. So adalah idea. Okay, kita buang. Buangkan dahulu. Tarik je. Nampak tak? Dia akan jadi senang. Tarik, buangkan. Kita tarik. Okey, kita tengok ada tak lagi yang kita tak tarik. Okey, nampak tak? Bila kita dah buangkan, dia akan terbuka macam ni. So, dia lebih cantik ataupun dia tak adalah nampak macam kaku macam tu. Okey, ni kita dah buangkan. So dia akan lebih lega tau. Kain bahagian kedutan kita tu lebih lega, dia akan jadi lebih cantik. Nampak tak? Bila kita dah buangkan yang kita jahit kasar tu. Okey. So tadi ada yang tanya, cikgu nak tindih boleh? Boleh. Pastikan masa kita nak tindih, yang ni semua menghala ke atas. Lebih cantik kalau kita tindih. Okey, lebih cantik. Ada orang dia tak suka tindih. Dia ada yang suka pakai dia nampak macam ni. Pun cantik. Kalau kita nak tindih pun boleh bahagian atas ni. Okey? Jangan pula tindih ke bawah, memang tak cantik. Tindih menghala ke atas. Basi semua bawa ke atas. Okey, basi ni semua menghala ke atas dan kita jahit tindih atas ni. Tindih sikit atas ni. Okey? Alright? Boleh kalau nak jahit tindih, tak ada masalah. Kalau cikgu, kalau saya tak nak jahit tindih pun boleh. Okey, sebab itu fashion adalah ikut kesukaan kita. Terpulang. Kalau nak jahit tindih macam saya cakap tadi. Okey, menghala ke atas. Ini pun sama, kita buangkan. Okey, boleh Yang ni saya tak nak buang dulu sebab masa kita nak tunjuk kat part lain. Yang ni sekejap lagi saya akan buangkan sendirilah. Sebab teknik dia sama. Cuma saya ulang saja. Okey, sekejap lagi saya buangkan sendiri. Alright, so bila kita dah jahit kedua-dua bahagian, kita nak cantumkan. Masa cantum ni anda boleh nampak lah. Okey. Sebelum cantum, bahagian belakang ingat, saya ada buat dart. So inilah teknik. Saya ada tunjukkan teknik dart menggunakan jarum kan. So macam mana cara nak cantum? Okey, cara nak cantum dia, dekat sini ada 3, nampak tak? Yang saya tunjukkan cara dart, buat dart menggunakan jarum saja. So kita ada 3 titik kat sini. 1, 2, 3. Kita cubitkan titik yang bawah dengan titik yang atas. Nampak tak? Secara automatik dia dapat tegak je biru dia. So kita buat dart, jahit dart. Senang ke senang? Ini teknik cara kita nak dapatkan dart paling mudah. Tak perlu nak roda-roda surih. So jahitkan dart seperti biasa. Okey, ikut je tanda biru tu. Ini tengah dia masukkan. Terpulang anda buat dart berapa inci? Setengah inci atau suku inci. So masukkan ke bawah. Matikan. Okey. Buat sebelah lagi pun sama teknik dia. Okey, so anda boleh jahit dart kiri dan kanan. Okey, alright. So kita dah siapkan dah bahagian dart. Nampak tak? Kain bahagian bawah kita dah
cantumkan. Nampak tak? Ini yang belum kita buangkan jahitan kasar. Anda nampak tak? Dia nampak macam kaku kan? Tak cantik, tak berapa cantik lah. Okey? Bila kita dah legakan dia, kita dah buka, dia akan nampak cantik. Ni dia nampak macam kaku. Betul tak? Tu yang saya cakap. Mesti wajib buang. Yang ni yang kita dah buang. So dia jadi akan lebih lega. Nampak tak? Kembang dia pun cantik. Okey? Kembang dia pun cantik. Nampak tak? Okey? So anda boleh buat. Okey. So untuk kita teruskan kita punya sesi, saya akan sambung esok pada waktu yang sama. So kalau anda nak tengok sampai habis macam mana cara buat leher, saya akan menggunakan piping ni 1 inci. Yang kita dah tunjukkan macam mana nak ambil. Cara untuk pasang piping pada leher, cara nak cantum kiri dan kanan, dan juga yang paling anda nantikan, cara nak cantum bahagian lengan. Okey, siapa yang nak tengok, siapa yang nak belajar cara Cikgu Tini untuk cantum lengan paling senang, pastikan bersama dengan kami. So, siapa kat sini yang nak lagi kami bantu, yang nak lagi Tizaza bantu, kami di Tizaza sangat-sangat berbesar hati untuk membantu anda. Yang mana nak jadi pakar dalam bidang jahitan, anda boleh dapatkan buku Nak Jadi Pakar Jahitan ni, yang masih lagi kami buka tawaran penjimatan yang sangat-sangat berbaloi untuk anda, yang mana dalam satu buku ini terdapat 35 jenis pola, pelbagai design, pelbagai fashion, tradisional dan moden sayang. So siapa yang nak dapatkan, anda boleh klik link di bawah ataupun anda boleh save nombor telefon Tizaza ini yang ada dekat bawah ni. So terima kasih kepada anda. Alright, cara kita nak buat kita punya dress ni pun pola dia ada di dalam buku ini juga. Okey, so akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.